Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin membincangkan dengan anda tentang satu perkara yang agak merunsingkan, iaitulah kerajaan sebelum ini pernah membincangkan sampai lumat tentang beberapa perkara yang memerlukan pindaan perlembagaan bagi mengetatkan proses pendaftaran untuk warga negara bagi beberapa pihak tertentu. Tengok-tengok, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, kerajaan tiba-tiba tarik balik, tak jadi nak pindah perlembagaan berkaitan dengan perkara tersebut. Kenapa agaknya ya? Kita intro dulu. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak berapa lama dahulu, kerajaan telah mengadakan perbincangan dan juga perbahasan bersama-sama dengan pelbagai pihak, pelbagai-pelbagai taruh seperti NGO dan macam-macam lagi lah berkenaan dengan keperluan untuk meminda beberapa seksyen dalam Perlembagaan Persekutuan bagi proses pendaftaran beberapa jenis pihak. Seksyen yang hendak dipindah itulah Seksyen 19B bahagian ketiga dan juga Seksyen 1/E bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan pendaftaran anak-anak yang tertentu. Sebagai contohnya, anak tak sah taraf, iaitu anak di luar wedlock, di luar perkahwinan. Yang keduanya, anak-anak yang tidak ada kewarganegaraan, stateless. Yang ketiganya, anak-anak jumpa. Sebagai contohnya, anak yang ditinggalkan dekat tepi longkang ke, dekat surau ke, dekat tangga ke dan sebagainya. Dan beberapa pihak lain. Di mana kalau sebelum ini, kebanyakan daripada budak-budak ini akan diberikan kewarganegaraan secara automatik. Tetapi, dengan pindaan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi, kewarganegaraan mereka hanya akan diberikan selepas satu proses pendaftaran. Dan kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara itu memang patut proses pendaftaran lah. Bukan apa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebagai contohnya kan, anak yang kita jumpa dekat tepi longkang ke ataupun dekat tepi jambatan ke apa-apa kan, kita tak tahu adakah anak tersebut merupakan anak kepada warga negara yang telah dibuang ataupun anak kepada bukan warga negara. Yelah, sekarang ini pun kita ada ramai dah orang-orang bukan warga negara yang duduk dekat negara kita ini kan. Sama juga dengan anak-anak yang tidak ada kewarganegaraan. Kita kena cek juga origin mereka. Kena cek betul-betul sistemnya, apa semua asal-usul mereka dan sebagainya. Tak boleh simply-simply bagi kewarganegaraan. Itu bagi saya lah. Apatah lagi kalau anak-anak luar nikah ataupun anak-anak yang kita katakan sebagai anak di luar daripada perkahwinan. Yang itu pun perlukan proses pendaftaran. Sebab apa? Sebab ini untuk memelihara nasab. Kalau ikutkan dalam Islam, kena pelihara nasab. Kita tak boleh simply-simply, oh anak tu lahir daripada dua wedlock, okey kita bagi warga negara terus. Tengok mak bapak dia orang Malaysia dan sebagainya. Kita tak tahu masalahnya kan. Adakah betul mak bapak dia orang Malaysia ke apa-apa ke? Wallahualam bisawab. Jadi proses pendaftaran ini adalah perlu. Memang agak renyah tetapi agak perlu. Sebenarnya sangat-sangat perlu pun. Bukan agak perlu dah. Sangat-sangat perlu untuk memastikan yang warga negara Malaysia ini benar-benar layak untuk menjadi warga negara Malaysia. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Malaysia ini pun dah padat sangat dah masalahnya. Untuk sebuah negara yang kecil macam kita ini, kita sudah ada 33 juta lebih orang masalahnya. Dan kerajaan selalu mengeluh, oh tak cukup duit nak bagi subsidi lah, tak cukup duit nak orang kata apa, memberikan kemudahan kepada rakyat dan sebagainya disebabkan oleh ramainya orang dan macam-macam lagi. Kerajaan tak ada pendapatan, hutang trilion-trilion dan sebagainya. Tengok-tengok, nak memudahkan lagi orang menjadi warga negara Malaysia, nak mudahkan lagi budak-budak seperti ini yang sepatutnya melalui proses pendaftaran, tiba-tiba senang-senang nak ambil kau warga negara Malaysia dan sebagainya. Yang memang dah genuine warga negara Malaysia ni pun dah cukup banyak, kau tak terjaga, lagi kau nak bagi orang lain jadi warga negara dengan mudah-mudah macam tu je. Betul tak? Tengok-tengok tuan-tuan sekalian, perkara itu dibantah sekeras-kerasnya oleh beberapa pihak yang memang kita tahu acah-acah memperjuangkan hak asasi manusia seperti Suhakam, seperti Majlis Peguam dan juga kalau tidak menjadi kesalahan saya, sesetengah daripada parti-parti politik terutamanya dalam kerajaan, dan parti politik tersebut bukan parti politik Melayu. Jadinya mereka ini yang seakan membantah perkara ini sampai mereka tulis artikel cakap benda ini merupakan regresif, benda ini terkebelakang, benda ini akan menyebabkan kesukaran yang tidak sepatutnya berlaku dan macam-macam lagi. Malaysian Bar siap keluarkan kenyataan bertulis rasmi meminta Saifuddin Nasution, Kementerian Dalam Negeri untuk cek balik, untuk review balik. Jangan benarkan perlembagaan ini dipindah dan sebagainya sebab nanti akan menyusahkan, akan regresif, bla 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 dan sebagainya. Pihak yang menyokong pindaan perlembagaan ini pula macam biasa
NGO-NGO Islam, NGO-NGO Melayu dan juga parti-parti politik Melayu, terutamanya Perikatan Nasional. Memang sokong habislah. Sebab memang patut pun. Macam saya sebutkan tadi, itulah antara perkara-perkara yang sebenarnya menjadi pertimbangan, iaitu kita tak nak simply orang yang tak kahwin and then lepas dapat anak, anak terus warga negara. Tak bolehlah macam tu. Kita nak menggalakkan keabsahan keluarga dekat Malaysia ini. Kalaulah anak tak sah taraf pun senang-senang dapat warga negara direct, maka menggalakkanlah orang-orang di luar sana, terutamanya untuk orang-orang bukan Islam, orang bukan Melayu, senang-senang sajalah, tak payah kahwin, tak payah nak kata apa, daftarkan perkahwinan ke apa-apa ke, mereka kahwin saja tanpa nikah, dapat anak, terus dapat warga negara. Cantik kau macam tu. Kita nak jadi macam apa? Nak jadi macam Amerika Syarikat? Senang-senang saja bagi kewarganegaraan kepada anak luar nikah macam tu? Mana boleh macam tu bang? Kita ini Malaysia. Kita ni berada dekat timur. Adat ketimuran kita sangat-sangat menebal. Takkan kita nak bawa perangai macam orang putih yang tidak bertamadun itu dekat negara kita ini masalahnya. Tengok-tengok, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Tiba-tiba saja kerajaan telah mengumumkan bahawa mereka tak jadi nak pindah perlembagaan-perlembagaan yang telah saya sebutkan itu. Mereka backtrack, mereka tarik semula hasrat untuk meminda perkara-perkara yang telah saya nyatakan tadi. Dan perkara ini sebenarnya sangat-sangat menyedihkan dan merunsingkan kita sebenarnya. Seolah-olahnya memperlihatkan betapa kerajaan kita ini lebih tunduk kepada desakan oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya mereka yang mungkin ada stake dalam kerajaan, berbanding dengan melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan. Memang kita rasa macam sedih sangat-sangatlah kerajaan boleh tunduk kepada tuntutan-tuntutan mereka ini. Daripada dulu pun Akta 164 pun tunduk pada tuntutan mereka dan macam-macam lagi. Dan sekarang ini perkara-perkara berkaitan dengan pendaftaran anak-anak ini untuk warga negara yang sepatutnya kena ada proses pendaftaran, tengok-tengok diorang kata, kita tak jadi nak pindah, kita teruskan dengan apa yang ada, anak-anak macam ni direct dapat warga negara dan sebagainya. Jadi sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita menuntut penjelasan daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada Saifuddin Nasution, daripada Kerajaan Malaysia. Apakah rasional mereka tak jadi nak pindah perlembagaan-perlembagaan tersebut? Apa rasionalnya selepas perbincangan telah dilumat-lumatkan, memang dah dapat kata putus everything semua, tinggal nak pindah saja, tengok-tengok tak jadi nak pindah. Atas sebab apa? Siapa punya arahan yang anda terpaksa ikut? Siapakah orangnya yang anda terpaksa tunduk dan macam-macam lagi? Yang ini perlukan penjelasan daripada anda, wahai Kerajaan Malaysia, daripada anda, wahai Saifuddin Nasution. Siapa yang anda takut sangat-sangat ini sampai anda terpaksa tunduk, langsung tak jadi nak pindah perlembagaan yang sepatutnya memang patut dilakukan sebenarnya untuk memastikan, macam saya katakan tadi, budak-budak ini tidak mudah-mudah saja diberikan kewarganegaraan. Sebab ramai lagi anak-anak Malaysia yang memang lahir dalam keadaan yang boleh katakan sempurna ikut undang-undang dan sebagainya, mereka ini lagi patut mendapat kewarganegaraan, sedangkan ramai lagi anak-anak orang asli sebagai contoh dekat pedalaman, anak-anak di luar bandar yang tidak ada akses kepada orang kata apa, jabatan-jabatan pendaftaran dan sebagainya, ramai lagi mereka yang miskin-miskin ini yang tidak ada warga negara sampailah ke hari ini masalahnya. Yang itu anda patut terjah, yang itu anda patut lihat. Bukannya dengan apa, nak memudahkan orang kata apa, kewarganegaraan untuk anak luar nikah lah, untuk anak-anak yang jumpa dan sebagainya kan, everything macam-macam lagi. Benda-benda macam ni memang pelik lah tuan-tuan sekalian. Kalaulah Malaysian Bar kata benda ini regresif dengan membenarkan orang kata apa, pindaan perlembagaan tersebut, bagi saya, kalaulah mereka tak jadi nak pindah perlembagaan ini, memudahkan saja anak-anak ni, siapa-siapa saja dapat warga negara dan sebagainya, yang itu bagi saya ofensif sebenarnya. Sangat-sangat ofensif kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan kesannya mungkin kita nampak sekarang, kesannya kita akan nampak pada masa-masa akan datang. Dan satu soalan paling besar yang perlu saya tanyakan dan perlukan jawapan. Adakah ini merupakan satu perancangan jangka panjang oleh pihak-pihak tertentu untuk cuba menyeimbangkan ataupun untuk memastikan bahawa geopolitik dekat negara kita ini tentang populasi dan sebagainya berjaya dikawal dan diubah? Kalau sekarang ini orang-orang Melayu, orang Islam sebagai majoriti, mungkinkah ini perancangan 20-30 tahun akan datang untuk memastikan orang-orang bukan Melayu pula yang menjadi majoriti dekat negara kita ini? Soalan ini bukan soal resis. Soalan ini adalah soalan yang legitimate yang perlu dijawab sebenarnya. Tetapi saya tahu dah apakah jawapan awal yang bakal diberikan oleh kerajaan dan juga anak-anak papa. Iaitulah, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak kan? Sebab ini kerajaan mereka.
Tak kiralah kalau mereka akan datang jadi melukut tepi gantang ke, hilang tanah ke apa-apa ke, lantaklah sekarang aku kerajaan, aku boleh buat sesuka hati aku. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzan kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.